Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami sekarang berada di Pattaya, Thailand sebab drive kereta ini. Ya, kita test Honda WRV 2023 bakal masuk ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Okey, jadi kami drive kereta ni daripada Bangkok sampai Pattaya, Pattaya pergi Rayong, Rayong balik ke Pattaya. So agak jauh jugalah. Mungkin ada sekitar 400 atau 500 km. Jadi hari ini kami nak cerita pengalaman kami dengan kereta ini. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Studio Kedai, yang tekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Honda WRV, dari mana datangnya kereta ni? Okey, untuk pengetahuan anda, Honda Malaysia sudah tidak lagi menjual Honda BRV. Di pasaran dunia, BRV dah ada second generation, tapi Honda Malaysia decide untuk tidak bawa masuk BRV. Jadi, kenapa? Soalan dia memang menarik. Kenapa Honda dah stop BRV tapi digantikan dengan WRV? Itu kita akan cerita kemudian. Jadi selamat datang kepada keluarga baru Honda, SUV terkecil mereka dalam pasaran Malaysia. Dan untuk masa-masa akan datang, saya rasa WRV ni akan jadi model Honda yang kalau tidak paling laris pun antara yang terlaris lah di kalangan Honda City dan juga Honda City Hatchback. Dan kalau anda nak tahu juga harga dia kita tak tahu lagi. Kita boleh jangka-jangka je. Nanti kita akan bincangkan pada penghujung video. First kali saya nak cerita tentang segmen dulu. Okey, dalam segmen SUV kecil macam kereta ini, okey, ada apa dalam pasaran? Tak ada yang lain selain daripada Pro 2 Ativa. Ya, dia akan menentang Pro 2 Ativa sahaja. Ya, jadi segmen SUV yang atas dia, HRV, dia ada banyak pesaing. Dia ada Corolla Cross, dia ada C90, banyak persaingan. CRV atas lagi pun ada banyak saingan. Jadi yang ini memang persaingan dia sangat kurang. Sebab itu saya yakin dia akan jadi antara model Honda yang paling laris untuk masa akan datang. Okey, kalau kita letak spek by spek identical. Yang ini adalah varian RS. Yang ini yang kami review dekat Thailand. Jadi RS ni sama dengan Ativa AV. Kalau tengok dia punya features, dia punya safety, dia punya equipment, almost identical antara AV dan juga RS. Tapi Honda Malaysia kita tak tahu lagi. Dia orang tak announce lagi nak jual varian yang mana. Ada berapa spek pun kita tak tahu lagi. Harga pun kita tak tahu lagi. Tapi menarik untuk melihat reka bentuk kereta ini secara keseluruhan. Dan saya yakin di luar sana orang akan compare, membandingkan ini dengan Ativa. Okey, secara overall WRV ni dia sedikit lebih lebar daripada Ativa, tapi dia sedikit lebih pendek. Dia dalam 5mm. Dia punya wheelbase dia berbeza dengan Ativa. Tapi yang ini dia rendah sikit walaupun dia punya ground clearance tu tinggi, 220mm. Okey, tetapi ini adalah Honda Master of Interior. Kalau dia orang buat interior memang selalunya memang magic lah. Dari luar nampak kecil tapi bila masuk dalam dia besar. Yang itu kita akan cerita sekejap. Dari segi design, okey, kita nak tengok mana? Depan ke overall? Overall dululah. Overall, saya rasa kereta ni antara kereta moden Honda yang proportionate dari segi body. Okey, depan dan belakang. Saya bukanlah peminat BRV sebab bagi saya BRV tu bentuk dia sedikit pelik di mata saya. Depan dia macam lain sikit tapi macam tak masuk sangat. Belakang pun macam tak kena, tak blend dengan bahagian depan. Tapi berbeza dengan WRV. Saya rasa design depan belakang ni sangat match. Jadi untuk sebuah kereta yang bukan dilahirkan di Jepun. Okey, kena ingat BRV ini semua pasaran Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, Vietnam apa semua kan. Tapi mereka berjaya menghasilkan satu design yang bagi saya sangat dekat dengan tema kejepunan. Jepun kalau dia buat kereta Honda lebih kurang macam ni lah. Dia ada kotak, dia ada garis, tapi dia black depan dan juga belakang. Kalau kita tengok dari segi equipment, depan dia ni lampu dia memang dah pakai LED, full LED, dan juga dia ada signal running light.
untuk bahagian muka depan pula, kalau anda tengok kereta-kereta baru SUV macam HRV, CRV belum lagi, HRV, yelah HRV je lah. Dia punya grey solid wing face ni dah datang dengan dot-dot besar. Tapi kalau untuk kereta sedan mereka macam Accord, macam Civic, walaupun dah model baru, dia belum lagi pakai geliat macam ni. Okay, saya rasa itu kita akan bincangkan masa yang akan datang lah. Jadi kat depan dia juga penggunaan trim colour. Kalau anda beli colour yang cerah, okay, dekat sini kami dibentangkan dengan 3 warna, iaitu putih, grey gelap, lepas tu ada merah two-tone. Kalau anda beli warna yang cerah, okay, katakan dekat Malaysia nanti dia ada option colour-colour cerah, ini akan menampakkan lebih ke SUV-an dia, ke crossover-an dia. Sebab dia punya wheel arch, dia punya cladding memang kontras colour. Colour body, colour hitam, logo hitam balik, lepas tu ada silver trimming dekat bahagian bawah. Jadi kalau anda nak nampak dia kelihatan lebih crossover, beli yang colour cerah. Saya rasa yang itu dia lebih nampak outstanding. Ya, ini yang saya maksudkan bila dia ada trim, ada wheel arch, ada cladding yang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Dia boleh menterjemahkan dia nak bagi tahu orang lain, "Weh, SUV ya, crossover lah." Dia nak bagi tahu orang lain dia crossover. Apatah lagi bila masuk dengan roof rail macam ni. Dan benda yang mungkin ramai orang tidak perasan ialah saiz cermin dia. Cermin dia memang besar. Jadi dia tak ada quarter panel kat depan ni yang dia potong letak side mirror atas tu. Tapi bila kita duduk dekat dalam, kita akan rasa lebih airy, lebih besar, lebih luas. Kalau anda perasan juga belakang dia tidak ada panel lagi cermin dekat belakang. So ini dari segi design dia berjaya. Biasanya orang hilangkan cermin ni dia jadi hodoh sikit, tapi dia berjaya. Dan juga dari segi kos, dia dapat jimatkan dekat sini. Dia punya handle pintu dia ambil daripada abang besar dia, iaitu HRV. Dia tersorok dekat sini. So daripada sini dia nampak flush, kosong saja. Okey, untuk anda yang nak mungkin compare dengan Ativa, rim dia sama 17 inci, cumanya dekat Ativa rim dia 205 dia punya tayar, yang ini 215. Kalau untuk SUV macam ni, kedengarannya macam lebar sangat. Tidak sebenarnya, just ngam untuk dia punya body. Even dia punya rim 17 inci pun, yang ini dia pakai 5 lap. Kalau dekat Ativa dia cuma 4 lubang 100. Yang ini 5 lap, kami assume 4 lah. Okey, tengok bahagian belakang dia. Kalau lampu malam dia menyala, dia jadi bentuk dia panjang sini, sedikit kat sini. Even dia punya bentuk ataupun construction ataupun design lampu dia sendiri, kita tahu ini bukan design yang macam murah-murah biasa kan. Jadi dengan kita boleh nampak dia punya bentuk lengkuh dia pun banyak caipat nak kena pakai, nak kena buat, dan juga tidak murah untuk buat lampu-lampu macam ni. Okey. Bahagian belakang juga memang kemas cantik, ada macam diffuser sikit, ada trim room, ada permainan warna, body hitam, cladding. Itulah. Ni nak buka boot dia kat sini. Pada bawah boot. Saiz boot dia sekitar 380 lebih lah. Dia macam 20 liter lebih besar daripada Ativa. Okey, dia slope ke dalam. Kalau boleh tengok dalam ni ada dia punya spare tire apa semua, dan seat juga kalau tak muat boleh lipat 60-40, boleh tambah space lagi. Sepanjang perjalanan kami 2 hari ni tak ada masalah. Kami boleh bawa banyak pokok kelapa, tom-yum, mesin basuh, kuda, dapur masak, semua dalam luar. Untuk equipment bahagian dalam, yang ini saya ulang, ini adalah varian RS. Jadi kita tak tahu trimming ini masuk ke tidak ke Malaysia, varian ini ada ke tidak. Tapi basically apa yang anda lihat dalam video ini adalah varian RS. Contohnya dia punya seat, dia guna synthetic leather dengan line warna merah, dan juga yang ni ada macam fabric sikit dekat sini. Steering dia sedap digenggam. Steering dia cuma boleh adjust tilting atas bawah, teleskopik tak boleh lah. Bentangan meter dia okey, tidak nampak terlalu mahal tapi tidak nampak kereta tu murah. Dia just nice dengan harga yang akan kita bayar untuk kereta ini, juga segmen dia. Kereta ni juga dia datang dengan player 7 inci, ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Okey, dia punya aircon ni saya suka. Sebab saya tak suka dalam Ativa tu aircon dia memang nampak murah. Kecuali Ativa Hybrid, sebab dia pakai aircon Japan tu kan, dengan sui-sui dia nampak
proper sikit. Yang ini nampak mahal dan kedudukan ataupun design dia saya tidak ada masalah walaupun dia menggunakan plastik-plastik yang keras. Jadi tekstur ataupun susunan ataupun design dia berjaya menyembunyikan material, kualiti material, pemilihan material itu tadi. Cumanya saya ada sedikit sense bila saya masuk, saya rasa macam ada sesuatu yang tidak cukup. Tentang bila saya masuk kereta ni, bila kita drive, kita tengok kan, ada macam sesuatu yang tidak cukup. Tapi saya tak tahu benda tu benda apa. Mungkin design ke, mungkin finishing ke, mungkin dalam hitam. Tapi memang saya suka dalam hitam. Saya tak tahu apa. Tapi untuk orang-orang yang biasa yang memerlukan kereta ni sebagai kenderaan harian atau kenderaan second car dia, saya rasa dia tidak sesensitif itulah. Maksudnya saya okey, dia orang boleh hidup dengan design ataupun kemasan yang macam ni. Cuma ada beberapa benda yang saya rasa boleh diperbaiki. Contohnya dia punya seat. Saya rasa seat dia untuk ketinggian saya dia tak cukup support bahagian thigh bawah. Kalau drive jauh tu dia tidak penat sangat, tapi dia ada certain point. Contohnya dekat belakang kita, dekat punggung kita, dia akan attack sikit dekat bahagian. Itu cuma untuk perjalanan jauh. Untuk perjalanan yang dekat saya rasa should be tak ada masalah. Okey, equipment lain. Dulu kalau anda ingat waktu awal Jazz keluar dulu, saya rasa mungkin Honda dia tidak lakukan study sangat ataupun dia tidak survey sangat. Jadi ada beberapa benda-benda kecil yang missing dalam tu. Contohnya bagi R1 dah lah tak pakai helmet. Kat sini biasa je orang tak pakai helmet. Jadi contohnya macam armrest. Dulu armrest ni tak ada tau kalau dekat Jazz dulu apa semua kan. Memang problem. Tapi lama kelamaan Honda tahu bahawa kemasan-kemasan kecil ataupun equipment yang kecil-kecil inilah yang akan menentukan sama ada orang tu nak beli atau tidak. Ya, boleh sampai ke tahap itu. Juga dia punya USB. Okey, untuk yang model sini spek Thailand dia masih ada colokan 12 volt. Kita dah lama dah tak ada 12 volt. Jadi ada orang tanya kenapa ada certain kereta ni masih pakai 12 volt. Okey, kita kena ingat untuk market kereta yang memang disasarkan ke negara mana. Contohnya asalnya negara ni dekat Indonesia. Jadi WRV ni memang base asal dia memang dicipta untuk pasaran sana. Okey. Jadi orang Indonesia dia masih isap rokok, gudang garam, industri rokok yang besar. Dia orang masih isap rokok, macam kita dah pakai vape, dah orang dah tak isap rokok kan. Jadi dia perlukan colokan 12 voltnya Pak. Jadi ada pencucuh rokok dekat situ. Itulah saja tambah-tambah, tak ada modal nak cerita. Okey, jadi inilah benda yang saya nak cerita. Bila kita duduk dekat belakang, ini yang saya maksudkan tentang keajaiban Honda bila dia buat interior, bila dia buat space. Master of Interior. Saya 178 cm, seat depan ni saya dah set kedudukan saya waktu memandu. Okey, 178 cm ni dah almost 6 kaki untuk translate kepada anda yang mungkin tak tahulah. Jadi, nampak tak kedudukan saya? Ini SUV Honda yang paling kecil. We are not talking about HRV ke CRV ke kan? Paling kecil. Nampak space saya duduk belakang. Saya tidak ada masalah kalau jalan jauh pun. Bahagian bawah lantai dia tidak rata sangat tapi hum dia sangat minimum. Jadi untuk orang yang duduk kat depan, budak kecil, should be no problem. Kereta ni selesa untuk 4 orang dewasa. Semalam ada setengah media waktu kami drive tu dia komplain bahagian belakang dia rasa macam tegak sangat, tak berapa selesa. Tapi saya duduk okey pula. Saya tak rasa tegak sangat kalau compare dengan even Volvo C40 tu pun saya rasa Volvo tu lagi tegak kedudukan seat dia. Sayangnya seat ni dia punya reclining dia tak boleh adjust. Dia cuma ada satu position. Then again, dia adalah compromise tentang space dan juga keselesaan. Kan kalau dia recline seat ni mungkin akan efek dekat boot space. Itulah tentang kejuruteraan. Kita kena memilih salah satu. Kita tak boleh dapat semua. Melainkan anda membina sebuah bas. Enjin, dia pakai enjin apa? Dia pakai enjin 1.5 VTEC sama macam Honda City. 121 horsepower macam itulah, 145 Nm of torque. Kalau anda compare dengan Ativa 1.0 turbo, power dia sekitar 98 horsepower macam tu. Tapi okey, dia ada dua karakteristik of driving berkenaan dengan power kalau anda nak compare dengan Ativa. Sebab kami pun ada bawa Ativa, lama jugalah kami pakai Ativa. Jadi untuk enjin turbo Ativa, dia waktu bawah tu dia punya torque bawah dia cepat.
Tapi bila dia sampai dekat 110 tu dia sedikit menung. Dua-dua pun pakai CVT. Yang ini pun memang Honda, kita tahulah memang dia pakai CVT. Saya suka karakter WRV ni, dia linear. Power dia daripada bawah sampai ke atas dia sentiasa ada. Dia sentiasa panjat. Dia tak ada tempat yang dia termenung, kecuali kecuali anda paksa. Kalau paksa, memang CVT ni akan ada sedikit rubber band effect dan sedikit menung, sedikit meraung. Tapi untuk kereta ini dia bagi apa? Dia bagi S mode, sport mode dan juga pedal shift. Jadi anda tidak perlu force gearbox untuk turun gearbox dengan memaksanya. Jadi kalau ada pedal shift, lebih senang dan lebih predictable gear mana yang kita nak pakai. Itu dari segi power. Jadi tidak banyak beza kalau anda mungkin contemplating sama ada nak beli WRV ataupun Ativa, tak banyak beza. Tapi satu yang pasti tentang enjin 1.5 VTEC Honda ni ialah penggunaan bahan api. Ya, enjin ni memang bagi saya magic. Saya suka enjin ni dalam city, dalam jazz, memang dia sangat menjimatkan minyak kalau anda membawa seperti manusia yang bertamadun. Kalau bawa pakai hari-hari kan, dia boleh tangki 35 liter ni, saya rasalah senang-senang pergi 400-500 km kalau bawa untuk bandar. Dan memang kereta ni dicipta untuk pemanduan bandar. Dari segi handling, kereta ni predictable. Untuk sebuah kereta yang so-called budget SUV, budget crossover, saya tidak expect tinggi pun sebenarnya dia punya handling. Saya rasa ni lebih kurang BRV kot, dia mungkin ada busy sikit belakang dia, tetapi agak mengejutkan. Mungkin sebab wheelbase dia pendek, badan dia compact, cara dia react dengan permukaan jalan, cara steering dia react bila kita suruh ke kiri dan ke kanan, ia lebih baik, jauh lebih baik daripada BRV. Dan juga memang saya rasa untuk pemandu-pemandu biasa, dia tidak akan rasa kereta ni bawa kereta yang tinggi, bawa kereta yang mungkin ground clearance dia. Ya, kita bawa kereta yang tinggi ni, jarak roda tu sendiri akan mengganggu pitch. Jadi kereta tinggi dengan kereta rendah, goyang dia tu lain macam sikit untuk kereta tinggi. Tapi mungkin sebab Honda dah lama, mungkin dia sebab dah terror buat SUV, jadi kereta ni overall saya rasa memang sedap untuk pemandu biasa. Jangan memandu terlalu laju lah. Tapi untuk average speed highway, daily drive, ini mungkin calon yang perlu anda ambil perhatian. Sebab dengan keadaan jalan raya yang tak elok, dengan mungkin banjir kilat kan, anda mungkin nak membeli yang ini berbanding Honda City Hatchback. Tak tahu, untuk orang yang warga emas macam saya, yang mana kalau duduk dekat kereta rendah tu mungkin rasa macam cramp sikit, lemas sikit. Bila duduk dekat kereta tinggi rasa lapang. Kita rasa laju walaupun kita bawa tak laju bila kita ada titik graviti yang tinggi. Okey, itulah tadi serba ringkas review kita tentang Honda WRV RS spek Thailand. Nanti bila dia lancar dekat pasaran Malaysia, kita akan review sekali lagi dengan lebih detail. Sebab ini kita tak tahu spek sama ada yang sama atau tidak. Tapi most likely mungkin benda yang samalah. Alright, jadi harga tidak tahu lagi. Kami tidak tahu. Even orang Honda Malaysia pun tidak tahu lagi berapa jual harga ni. Tapi kami boleh jangka. Okey, contohnya dekat Indonesia kereta ni maksimum dia jual dalam 90. Dekat Thailand mungkin 100 lebih. Tapi Thailand tu mahal because dia import daripada Indonesia. Kita akan CKD di Melaka. Okey, jadi harga untuk kereta ini kami jangka. Okey, ia akan di atas harga Ativa yang paling tinggi. Jadi Ativa AV pesaing dia 73,000 lebih kurang, 72 lebih. Jadi saya rasa harga dia akan bermula sekitar mungkin 74-75. Tetapi dia top spek dia akan berakhir sebelum 90, mungkin 88 atau 90. Dia tidak akan lebih 90. Kalau lebih-lebih pun mungkin 91, 92 kalau macam dia tak boleh nak elak sangatlah. Dan saya rasa dia akan ikut juga varian Honda yang ada dalam pasaran. Dia akan ada model S basic, model E mid spec dan juga model V. V ni dengan Honda Sensing apa semua. Dan saya juga berharap dia akan jual pada bracket di bawah harga 90 sebab dia tidak boleh jual lebih daripada 90. Ada orang kata dia akan jadi 100 lebih. Tidak tuan-tuan. 100 lebih dia akan langgar harga HRV. Dan juga sebagai perbandingan untuk model non-national dalam segmen 7 seater, iaitu Toyota Veloz. Toyota Veloz pun jual 95. Takkan dia nak jual 7 seater 95, yang ini 5 seater, sedangkan dia Honda dan juga Toyota sama aras.
dia nak jual lebih daripada 95, tak logik. Jadi saya rasa harga dia mungkin akan sekitar situ 90. Jadi kepada anda di luar sana yang mungkin bajet ataupun ada rasa nak beli, boleh tunggu dulu, atau mungkin masa video ni keluar dia orang dah open booking, boleh booking dulu. Honda pun kalau first model baru dia nak tunggu tu pun berkicap jugalah lama. Okey, itulah saja. Tunggu Mak Dempet lalu. Okey, dia dah bagi beli nasi lemak untuk mak dia. Okey. Jadi itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel kami, lonceng. Thank you. Assalamualaikum.